So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menggunakan slide pendek ni, kalau kita tengok di sini, kita akan merujuk kepada dua skrin. Nombor satu, skrin pada Teams. Satu lagi skrin pada nota pendek yang saya ada bagi tu. Sebab saya ada bagi pautan untuk nota pada hari ini kan. So kita sentiasa akan merujuk ke dua skrin. Satu nota pendek, satu lagi ialah skrin dalam Teams. Okay. So untuk nota pendek itu adalah skrin anda sendiri di mana anda akan hanya melihat feedback atau respon anda sendiri. Nanti bila kita ada beberapa aktiviti interaktif pada slide-slide seterusnya dalam Google Teams pula, salah brand. Dalam Teams nanti saya akan paparkan jawapan semua orang. So ada dua skrin yang kita sentiasa akan rujuk, skrin sendiri dan skrin guru yang sedang display lah dalam Teams. Okay, mari kita tengok. Okay, sebagai sedikit survey untuk pagi ni, okay, cuba lihat slide ini. Ada satu ikon yang tuan-tuan dan puan-puan boleh klik and drag. Okay, so pada skrin ini bolehkah anda klik and drag position cikgu-cikgu pagi ni dari mana? Adakah dari Pahang ke? Dari Selangor ke, dari Sabah Sarawak ke, kod ada dari luar negara kena letak di tengah-tengah laut lah. So saya tahulah ada yang berada di luar Malaysia sekarang. So bila cikgu gerakkan ikon tersebut, pada skrin cikgu hanya nampak ikon cikgu sahaja. Tapi dalam Teams sekarang, cikgu akan nampak jawapan atau submission dari semua orang. So pada skrin saya sekarang, saya tahu ada yang belum respon. Misalnya saya tahu ada Syazana belum respon, Puan Faizah belum respon, Puan Norizam belum respon, Puan Sahayu belum respon, Puan Diana belum respon. Saya boleh tahu. Sebab pada teacher dashboard, saya tahu ada 25 student dalam kelas saya sekarang dan saya belum nampak lagi 25 submission. Puan Rafida, Puan Syahira belum respon. Click and drag where is your position right now. Dan anda boleh lihat position tersebut, position semua orang dalam screen presentation dalam Teams ya. So I give you around 1 minute. Okay, boleh click and drag dalam masa 1 minit. So dalam skrin anda dan skrin di dalam Teams, anda akan lihat ada timer kat situ kan. So it's a good way to give estimation untuk setiap aktiviti tu berapa minit. Alright, kita lihat cikgu nanti cikgu untuk tu saya letakkan link dekat chat. Jadi cikgu boleh boleh. Okay, nanti cikgu boleh klik kat situ sebab saya letakkan link sebenarnya dekat Facebook untuk nota pagi ni. Lepas tu saya dekat chatbot Okay. Alright. Okay, ada ramai di sebelah pantai barat ya. Okay, ramai ada yang dari Johor ada, alright. Dari Sabah pun ada ya. Apa khabar orang Sabah? Okay, so as you can see here, as the timer stops, screen sudah lock dan tak boleh bagi submission dah. Okay, so it's a good indicator untuk cikgu kata okay, masa dah habis and then kita move on to the next part. Alhamdulillah okay, dari bermacam-macam lokaliti ya, banyak dari pantai barat. Tadi ada seorang dari pantai timur, mungkin dia tak drag lagi ikon dia dan sebagainya lah. Okay, ada dari Sabah ya, selamat datang cikgu. Okay, the next one. Cuba reflect balik daripada pengalaman cikgu-cikgu jalankan PDPR. Apakah peranti-peranti yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan semasa kelas PDPR? Kalau guna satu je, pilih drag icon satu tu pergi dekat device yang cikgu guna.
kalau guna lebih dari satu, okey, nombor satu cikgu guna laptop, nombor dua cikgu guna tablet. Okey, so pilih dua device. Okey. Okay, yes, I can see your feedback. Oh, ada cikgu guna 3 ya. Memang bagus. Ya, memang tech savvy ya. Kiri kanan dia ada. Oh, that is good. Ada cikgu yang guna 4 device ya. Oh, that is nice. Mungkin dia ada keperluan untuk guna sampai 4 device okay, good. Okay, ramai lagi yang belum belum respon ni. Cikgu Lim Sansan. Nak tanya. Ya, saya. Nak tanya, kalau guna phone macam mana kita nak bagi feedback ya? Sekali lagi. Kalau guna phone, dia boleh guna phone tak? Boleh. Macam mana saya nak bagi feedback kalau saya guna phone? Dia ada kalau macam ni untuk slide ni dia ada 4 ikon pada sudut kanan tak silap saya. Boleh click and drag. Tap and drag, click pula. Tap and drag. Boleh tak nampak 4 ikon di sebelah sudut kanan? Ikon. Dia ada ikon nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Macam mana nak drag tadi ya? Sebab saya hanya ada paparan PowerPoint tu aja. PowerPoint. Cikgu kena buka window yang pedat, Puan Nazirah. Cikgu kena Puan Nadrah tu. Means kita ada 2 window dalam Link dia dekat mana? Link dia dekat ruang chat kan? Tadi saya buka yang dekat FB STEM tu kan ada 2 link kan. So satu link kita buka team and then the other one is yang pedat tu lah. So betul. Kita kena cikgu kena Windows dekat phone tu kena adjust your phone lah sebab different phone kan. So dekat cikgu dekat cikgu tadi cikgu kena cikgu yang tak boleh buka tadi sebenarnya cikgu kena klik pada link ada satu link tu dia punya permulaan dia lah https://app.pedec apa semua tu. Yang itu yang kita boleh bagi respon. Kalau dekat Teams ni tak boleh. Yang interaktifnya pada pada pedek ni lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, most of you have give responses. Okay, saya nampak dekat sini ada yang saya kenal ni. Ada selamat datang Cikgu Johari, Cikgu Rosnizan. Okay, silakan. Okay, dalam slide ni berapa peranti yang cikgu-cikgu gunakan semasa kelas online? Ada yang jawab guna 2, ada yang jawab guna 4, ada juga yang jawab guna 3. Yang saya paparkan di sini ialah summary jawapan semua orang yang 18 orang yang dah respon daripada 31 orang yang dah log in dalam nota pedek saya ni. Saya juga boleh paparkan dalam bentuk grid macam ni. Sebentar ya, saya akan paparkan sekarang. So, bila papar dalam bentuk grid macam ni, ini adalah submission daripada semua orang dalam bentuk grid. Pada Microsoft Teams yang cikgu tengok ni, cikgu nampak jawapan semua orang. Tapi pada skrin satu lagi, skrin nota pedek cikgu tu, cikgu hanya nampak jawapan cikgu saja. Okey, pada kalau kita guna Google Meet ke, bila kita present screen, kita present screen tu untuk tunjuk jawapan semua orang. Satu lagi cikgu, kalau cikgu lihat pada setiap screen ni, tak ada nama siapa tuan empunya submission tu. Tapi pada teacher dashboard ada nama siapa murid atau siapa responden untuk setiap screen. Jadi nanti saya akan tunjukkan cara dia ya. So daripada screen saya ni saya boleh tahu Puan Syahira submission dia cakap apa, Puan Syahira dia guna device apa. And then saya tahu ada orang yang belum respon lagi dan sebagainya lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan teacher dashboard, beza teacher dashboard dengan murid-murid punya display ya. So, sedikit pengenalan mengenai situasi saya, kenapa saya memilih pedek ya. So, situasi saya sebelum ini ialah apabila saya mula mengambil alih kelas online PDPR pada bulan 10 tahun lepas, saya sentiasa buat survey dulu. Murid-murid saya ni dari segi device, dari segi kesediaan dia macam mana. So, murid-murid saya, sebab saya mengajar di Shah Alam, so kebanyakan murid-murid saya mempunyai
peralatan yang lengkap. At least dia ada handphone dan internet dia okey untuk menyertai kelas online. Maknanya kelas face to face online, synchronous online dia boleh sertai. Tapi masalah yang saya hadapi ialah saya susah nak nilai sejauh mana keberkesanan pengajaran saya sebab saya susah nak dapat feedback. Satu. Nombor dua, kalau saya identify murid yang boleh bagi feedback, tapi murid tu je lah bagi feedback, dia je lah yang unmute mikrofon, dia je lah jawab dalam chat, dalam Google Meet dan sebagainya. So saya cuba beberapa app yang berbeza untuk mendapatkan feedback daripada murid sebagaimana yang saya nak tanya cikgu-cikgu sekarang. Okey. Secara purata cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, berapa app yang cikgu gunakan semasa PDPR? Adakah cikgu guna kombinasi Kahoot bersama-sama dengan Jamboard? Kalau guna dua, tulis dua. Kalau guna satu, tulis satu. Kalau guna macam Google Meet bersama-sama dengan Quizboard dalam Telegram, tulis dua. Alright. So, okey, ramai lagi belum jawab ni. 30 not responded. Okey, ramai dah mula responded. Thank you. Okey. So, bila kita tengok dekat sini, okey, daripada respon, okey, saya dapati ada yang guna 2 app semasa PDPR, ada yang guna 3 atau ada yang guna 4 app. Okey, mungkin dia gunakan perbincangan kelas, dia guna apa, masa video conferencing dia guna apa, untuk pentaksiran dia guna apa. Alright, very good. Thank you for your responses. Untuk seterusnya pula, bolehkah cikgu kongsikan apakah app yang paling kerap cikgu gunakan untuk PDPR dan mungkin boleh describe sikit kenapa cikgu pilih app tersebut? Okay. Alright. Okay, ramai ada yang guna PowerPoint, ada yang guna Microsoft Whiteboard. Ada geng-geng pedek juga ni. Bagus. Ada geng. So ada yang advance ni bolehlah jadi facilitator ya. Okay, ada yang guna kombinasi Google Meet dan PowerPoint dan Jamboard. Ada yang keep it simple, guna WhatsApp. Yes. That is good. Okay. Okay, ada guna kombinasi WhatsApp dan Google Meet. Okay. Ada yang guna drawing pad, ada yang guna Mentimeter. Okay. Alhamdulillah, saya pun boleh belajar kat sini ya, macam-macam app yang kita boleh guna. Kenapa ya? Can you give a reason why you like it? Kenapa? Sebab friendly, user friendly. I agree with you. User friendly. Wheel of names. Yes, that is good. That is a good idea. Wheel of names kan? Kita boleh tingkatkan engagement murid kan menggunakan wheel of names. Quizzes sebab sangat senang. Yes. Alright. Okay, I give you another 1 minute to respond. Ada yang guna Kahoot. Kenapa ya guna Kahoot? Kahoot pun dah ada macam-macam function sekarang kan. Saya pun last time saya buka, later saya buka last week, saya cakap Kahoot pun kena belajar ni, dah ada banyak feature baru kan. Sebab seronok bersemuka dengan murid. Yes. Dia pilih Google. Sorry interrupt. Ya saya, boleh. Saya dah buka PDF tu, lepas tu macam mana saya nak type ya, saya nak bagi respons. Dia buka pada handphone ke? Dia kalau nak bagi respon dekat situ, dia ada pada sudut kanan tu, dia ada dia punya kejap ya, saya cuba buka lagi sekali. Pada sudut kanan tu dia ada ruang untuk bagi respon. Kejap, saya cuba juga lagi kotak sekali. Kotak warna hijau. Kotak warna hijau. Saya dah klik tadi tapi dia tak bagi respon. Rupanya kena tekan banyak-banyak kali. Okay. Ni bukan. Ni your teacher has logged responses for this slide. Okay. Saya dah log. Okay. Sekarang boleh lagi sekali. Cuba. Dia yang warna hijau dalam dia putih tu yang mana? Dia ada tulis dekat sudut bawah ni answer question.
Tak ada lah pada paparan saya punya ni. Buat paparan melentang ya? Saya buat tegak, saya buat melintang saya. Tapi dia Ada memang setihnya. ada satu sudut. Tak apa. Kita cuba slide lain pula. Kod dekat slide lain dia muncul. Sebab yang drag tadi saya dah boleh drag, tapi untuk tarik ni saya tak dapat. Macam mana? Dia kau tak jumpa ya kotak hijau tu ya. Kotak hijau dia memang ada label answer question. Tak ada. Okey. Tak apa. Kita cuba slide lain dulu. Tak cukup canggih kat telefon ni. Alright. Okey. Okay. Sorry, interrupt. Tak apa. Okay. Hopefully nanti next, sebab saya ada lagi submission yang lebih kurang macam ni, kita cuba pula ya. Okay, Alhamdulillah saya pun dapat banyak idea daripada sini ya. Google Meet, Telegram, mostly sebab sangat senang dan interaktif untuk pelajar. Yes, I agree with you. Interactivity is one of the main reason kenapa kita pilih app-app tersebut kan. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, sedikit panduan daripada Bill Peltz ni. Bill Peltz ni dia mendapat anugerah online learning terbaik pada tahun 2009 lah, dah lama lah. So in that time, pada masa yang tak banyak app ni pun, dia dah berjaya develop satu sistem yang membolehkan pelajar dia berinteraksi dengan baik dalam kelas online. So pada Bill Peltz, principles, ada 3 principles bila kita buat online learning. Untuk menjadi efektif, kita kena berikan peluang untuk student buat most of the work. Kebanyakan kerja dia perlu buat, dia kena participate dengan lebih banyak semasa kelas-kelas kita. Kita juga perlu sediakan ruang yang interaktif. Dan yes, ada soalan ke? Okey, tak ada. Okey, dan akhir sekali yang ketiga ni juga tersangat penting walaupun dalam sudut online learning, iaitu kita kena berikan tunjukkan kehadiran kita secara interaksi sosial, secara memberikan pandangan untuk panduan kognitif, dan juga bila kita mengajar pun perlu ada nampaklah kita address the issues yang murid-murid kita nyatakan. So untuk tunjukkan kita ada teaching presence. So sedikit kata-kata quote daripada founder PEDAC ni, dia kata matlamat dia adalah untuk guru-guru menghasilkan satu learning moments yang sangat berkesan kepada murid setiap hari. Jadi pada hari ini tujuan untuk kita punya kelas kita pada hari ini ada 3. Pertama, kita nak menerka PEDAC dari perspektif guru dan murid. For the first session, saya akan tunjukkan perspektif murid macam mana. Kemudian nanti saya akan tunjukkan perspektif guru macam mana. Dan kemudian nanti saya akan juga bagi satu salinan Google Slides untuk kita sama-sama hands on macam mana nak tambah elemen PEDAC pada slide yang diberikan. Dan saya akan tunjukkan juga sedikit sebanyak cara-cara nak menggunakan teacher dashboard. So tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita gunakan PEDAC, ada 2 sudut pandang yang berlangsung semasa kita mengajar menggunakan PEDAC. Nombor 1 ialah sudut pandang pelajar di mana dia akan sentiasa tengok student view, iaitu yang tuan-tuan dan puan-puan alami sekarang lah, pada device masing-masing, ada soalan atau ada apa-apa prompt. Student draw on this slide, student answer this question dan sebagainya. Kemudian satu lagi, student akan rujuk kepada presentation view. Kita buat presentation, kita sebagai cikgu, presentation tu berlangsung di mana. Masa kita share screen tu, kita share dekat mana. Kalau dalam Google Meet, masa kita present dekat Google Meet lah. Semasa kita guna Microsoft Teams, kita present dalam Microsoft Teams lah. Untuk teacher view, kalau cikgu tengok kat sini, dia ada 2 pandangan. Satu, presentation view, sama macam murid. Satu lagi ialah teacher dashboard view, di mana setiap submission tu kita tahu nama murid yang submit respon. Sebagai contoh, saya tunjukkan di sini, ini adalah perspektif murid. Bahagian atas itu adalah skrin yang saya share dalam Google Meet. Soalan dia apa? Pada bahagian bawah ialah apa yang murid-murid boleh respon. Okay, dia kena draw pada slide tersebut.
Kemudian bila murid-murid dah draw pada slide tersebut, ini pula perspektif guru. Okay, perspektif guru. Okay, saya tunjukkan gambar bawah, gambar teacher dashboard. Dalam teacher dashboard tu ada berapa maklumat yang kita boleh dapat. Nombor 1, ada berapa student dah masuk dalam kelas kita. Misalnya, saya tahu okay, untuk kelas kali ni ada 34 student sudah masuk dalam saya punya kelas dan engage dengan saya punya nota, aktiviti, dan kemudian saya juga tahu setiap gambar tu siapa yang submit. Saya tahu ada Sharifah yang submit, Daria yang submit dan sebagainya lah. Kemudian bila saya dah tengok, bila saya dah tengok siapa yang dah submit, saya juga boleh share semua submission murid ke dalam Google Meet. Tapi kalau cikgu-cikgu perasan, ada beza gambar atas dengan gambar bawah. Jika tuan-tuan dan puan-puan tengok, gambar atas ada gambar submission semua murid tapi tak ada nama di bawah, dan pada teacher dashboard ada submission semua murid tapi ada nama di bawah. So saya appreciate fungsi ini sebab most of my students dia suka anonymity tu. Dia suka dia submission dia anonymous sebab dia malu ke dan sebagainya. So bila kita pergi move on dari satu kelas ke satu kelas yang lain, dia akan mula increase dia punya confidence, dan ada murid saya dia dah sampai tahap dia submit dan dia tulis nama dia kat situ. Ini Nadrah yang buat, ini Daria yang buat dan sebagainya. So tapi kita bagi dia sebanyak mungkin ruang dan peluang untuk dia submit dia punya response. Itu tujuan kita gunakan pelbagai app ni kan. Okay. The first part, mari kita cuba beberapa aktiviti untuk melihat perspektif murid. Cuba tengok slide yang ini. Okay, selalunya slide yang ni saya akan bagi awal-awal kelas lah. How are you feeling today? Untuk murid-murid yang tak ada rasa nak lukis, dia just circle je lah apa perasaan dia. Tapi kalau ada murid-murid ni dia kreatif, dia suka, dia mulalah lukis, macam-macam dia lukis. Sorry, saya lock screen pula, maaf. Saya show responses. Okay, so pada presentation screen team sekarang, kita nampak lukisan tu bertindih sebab ia adalah submission daripada lebih kurang 10 orang yang sudah mula respon pada slide ini. Saya juga boleh ubah kepada grid view. Okey, saya boleh ubah pada grid view. Okey, rupa dia macam mana. Okey, and then saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni. Bila teacher dashboard view macam mana ya, sebentar. Saya tunjuk sebelah menyebelah. Okey. Oh, sabar. Okey. Okey, teacher dashboard view sekejap ya. Saya ter-advance screen pula. Okey. Allah Akbar. Alright. Sebab hari ni student saya ramai so padlet ni dia terkeliru. Okay. Alright. Okay, sebentar. Minta maaf ya cikgu-cikgu, dia terpening sebentar bila ramai bagi submission ni. Okay. Okay, saya buat macam ni lah. Overlay view. Okey. Sekarang dia dah pening sebab ada ramai submission ya. Tak apa. Saya buka projector in new tab. Alright. And then saya share lagi sekali skrin saya ya. Okey, ini yang saya kongsikan di sini ialah alright. Student view, sekejap ya. Student view pula, presentation view ya. Okey. Alright. Okey, saya tutup yang ni.
Okay, I show you the presentation view one more time. Okay, mungkin sebab drawing ni dia ongoing kan, dia sentiasa ongoing. Kalau saya lock screen baru saya tunjuk teacher dashboard rupa macam mana ya. Okay, macam-macam ya submission saya terima ni. Ada yang ramai yang lukis ya, ada yang circle, ada yang lukis dan sebagainya. Okay, itu untuk induction is very nice. Macam mana pula kalau kita nak guna dalam konteks assessment? Kan? Okay. So dalam drawing tools tu, cikgu-cikgu boleh lihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, dia ada satu tools tu nama dia text. Ada huruf T. So untuk buat comparison macam ni sangat berguna kalau kita gunakan fungsi text dalam draw tools tu. Okay. Dalam draw tu dia ada banyak tools, dia ada pencil, highlighter, line dan text. So bila nak buat comparison, sekiranya most of us tak ada pun akses kepada Apple Pencil ke stylus ke kan. So kita gunakan text tool tu. Okay. So ada comparison dah mula muncul dekat sini. Okay. Sebelah kiri, ni sebenarnya dua window yang berbeza ya. So sebelah kiri ialah yang kita present dalam Google Meet atau Teams. Yang sebelah kanan ialah teacher dashboard. So katakanlah kita nak tunjuk highlight satu submission. Okay, kita highlight lah. Okay, ini contoh satu jawapan dari daripada Farhana Murnira. So ini dia punya pandangan. Katakanlah dalam anak murid cikgu ni ada anak murid cikgu yang tak bagi respon yang lain sikit daripada orang lain, atau tuan-tuan dan puan-puan rasa perlu bagi bantuan lagi. Jadi kita boleh klik pada leave feedback ni dan kita boleh bagi personal feedback pada murid ini. Katakanlah kita nak bagi feedback, boleh gunakan tools text untuk menulis persamaan dan perbezaan. So kita bagi personal feedback kepada murid tersebut. Murid-murid lain boleh move on untuk teruskan sebab dia on the right track kan. So murid yang macam tersasar sikit atau belum mencapai tahap lagi, kita boleh bantu secara personal. That is what tujuan ada text bubble ni lah. Okay, yang star answer ni kita pilih satu untuk tunjuk. Okay, katalah ada lebih dari satu star answer. Okay, kita pilihlah, kita klik beberapa dan biasanya apa yang saya buat ialah setiap kali kelas, kadang-kadang ada murid saya yang dia tak hadir dalam kelas kan. So biasanya sampel jawapan ni saya screenshot dan saya share dalam Telegram kelas atau Google Classroom kelas. So saya kata ini beberapa sampel jawapan daripada yang baik daripada kawan-kawan untuk hari ini. So is a good way untuk membantu murid-murid yang mungkin belajar secara asynchronous lah. Okay, kita record kita punya session, kita bagi nota pendek kepada mereka dan mereka boleh rujuk sampel answer. Ini seterusnya ialah contoh macam mana saya gunakan dalam kelas yang saya gabungkan fungsi teks dengan draw. So saya berikan, sebab sekarang kita nak buat amali tak boleh kan, jadi biasanya saya akan berikan murid video untuk mereka tengok dan mereka catatkan. Okay, table ni mereka buat pada slide sebelumnya, iaitu mereka fill up berapa bacaan yang mereka dapat dan kita sama-sama buat dia punya graf. So pada slide tersebut saya dah letakkan grid paper tu dan murid-murid develop melukis graf ni masing-masing. Dan kita boleh tengok ada murid ni sampai tahap cepat sangat dia buat sampai boleh lukis-lukis lah, tak apalah. Itu dia punya kreativiti dia. So itu cadangan macam mana saya gunakan dalam kelas dan konteks kelas. So dalam geografi, kita tengok dekat sini ada 4 benua yang boleh
yang perlu dikenal pasti oleh semua murid, iaitu benua Australia, Afrika, Asia dan Euro. So ikon warna merah untuk Australia, ikon warna oren untuk Afrika, ikon warna purple Asia, ikon warna hijau untuk Euro. So bila saya bersedia dan saya rasa saya boleh kongsikan jawapan murid, pada slide presentation tu saya akan klik show response. So ni dia dah show response lah. Kalau saya klik pada ikon ini semula, dia tutup, tak ada jawapan murid. Saya klik semula, dapat jawapan murid. Dan pada teacher dashboard, kita akan tentukan cara kita nak present jawapan murid tersebut. Kita boleh present dalam bentuk list, dalam bentuk senarai. So dalam bentuk senarai, okey, kita boleh scroll down macam ni, atau kita boleh juga buat dalam bentuk grid. So kita nampak jawapan semua murid kat sini, beza dia sebelah kiri tak ada nama, sebelah kanan ada nama. Dan kita juga boleh buat overlay layout atau summary of all answers. So summary of all answers kita nampak macam ni lah. Okay, bertindih-tindih lah. So bila jawapan bertindih macam ni, kita tengok okay, ada satu anjing tu ikon merah tu sesat pergi ke benua lain. So saya boleh pergi ke teacher dashboard dan pergi pada ikon tu. Oh, yang tersalah ni ialah Iza. So saya boleh bagi personal feedback pada Iza. Iza, betulkan position anjing merah tu, position dia bukan Australia lagi tu, cuba betulkan. Okay, sebab that is why I like saya sentiasa refer kepada teacher dashboard, sebab saya boleh terus tengok okey, ni Lim San, okey, Cikgu Aina, kat mana tu letak tu, kenapa tu, kenapa ada satu hijau kat situ, saya tahulah satu hijau tu siapa. So kita boleh terus pinpoint kepada murid yang perlu kita bantu, kita perlu bagi scaffolding, kita perlu bantu bagi bantuan tambahan serentak, sebab a good feedback is an immediate feedback. Okay, bila kita bagi feedback serta-merta pada murid, dia akan belajar dengan lebih baik kan, sebab dia nak recall tu tak jauh sangat. Ini belajar pasal konsep apa ni saya dah lupa, dia tak boleh nak jauh pula nak relate kan. Okey, BMI. Okey, untuk soalan BMI ni saya kalih dulu skrin ni. Sebab saya kalih dulu skrin ni. Okey, yelah kan, ada orang dia sensitif dengan BMI ni. So, saya tunjuk saya tunjuk yang ni. Okey, so katakanlah ini adalah contoh soalan calculation. Okey, so murid akan calculate berdasarkan formula. Lepas tu dia bagilah jawapan dia berapa, dan jawapan dia tu hanyalah dalam bentuk nombor. So bila saya tunjukkan responses, bila saya tunjukkan responses, saya tunjuk yang summary sajalah. Okey, kejap Okey, sorry, sebentar ya. Okay, saya tunjukkan ini summary of responses. So daripada sini saya boleh tengok, ada murid saya BMI dia 2. So murid yang BMI 2 ni macam mana boleh dapat 2? So saya boleh check balik, mungkin boleh bagi respon kepada dia, mungkin cara kira dia tu salah kan. Okey. So ini cara-cara pengiraan BMI. Kalau ada calculation yang kita hanya minta, katalah kita bagi gambar, berapa binatang yang boleh dilihat pada gambar ini, sebab ada hidden picture ke dan sebagainya kan. So kita minta dia submit nombor saja kan. So kita boleh tahu okey, murid yang keluar daripada range tu mungkin ada binatang yang dia tak nampak dan sebagainya lah. Okey, cikgu, katakanlah cikgu set untuk slide ni hanya untuk masukkan nombor saja, maknanya dia tak tunjuk jalan kerja kan. Sekarang ni saya nak tengok jalan kerja murid-murid saya. Pada slide yang sama, saya akan klik tambah. Okey, saya klik tambah, dekat bahagian bawah tu ada tambah. Okey, ada macam-macam slide yang kita boleh tambah dekat sini. Saya nak gunakan slide yang sama, tapi saya nak suruh dia tunjuk jalan pengiraan. So saya akan klik drawing. Okey,
So saya klik drawing. Okey, saya boleh kata kat sini, okey, murid-murid tunjukkan jalan pengiraan dekat bahagian atas ke, bahagian bawah ke, mana-mana ruang yang ada dalam slide kamu untuk tunjukkan macam mana kamu boleh dapat nombor tu. Okey. So contohnya kat sini lah, ada orang yang dia mula garis dan sebagainya. So dia boleh respon pada slide yang sama yang asalnya hanya masukkan nombor, kita boleh tambah pentaksiran baru kat situ lebih daripada yang kita plan asalnya. Kita kata, oh mula-mula dia dah masukkan nombor, sekarang kita tunjukkan pula jalan kira misalnya. Okey, macam-macam position saya boleh nampak kat situ. Okey, ada cikgu yang comel-comel, ada cikgu yang tinggi 1.63 meter. Oh, you are blessed with very long bones dan sebagainya lah. Okey. Dan selain daripada itu, kita juga pada slide yang sama, kita juga boleh kata, okey, sekarang kita dah belajar kategori-kategori BMI. So kita boleh gunakan slide yang sama, kita klik tambah. Kita kata, okey murid-murid, pada slide ini berdasarkan BMI yang murid-murid tulis, nyatakan BMI yang murid-murid dapat tu adalah dalam kategori apa. Kan kita boleh bagi kita boleh tambah lagi soalan-soalan pada slide. So, overweight ke, obese ke, atau normal ke dan sebagainya. So saya boleh tunjuk kat sini, ini contoh jawapan dalam bentuk teks. Okey, ada yang berat pada ideal dan sebagainya. Lepas tu saya tengok, ada yang bagi nombor. Ni mesti dia dia perlu bantuan lagi. So kita boleh bagi personal feedback kat dia, nyatakan kategori, bukannya nyatakan nombor dan sebagainya. Kan kita boleh bagi scaffolding dia dekat situ. Okay. So bila kita boleh lihat murid-murid kita immediately terus bagi feedback. Yes, they're very slim. Okay, alhamdulillah, good for you. I envy you. Okay, sebagai contoh, soalan dia ialah apakah maksud perkataan tuna foto dalam bahasa Inggeris? In English, tuna foto tu maksud dia apa? Dan pada sudut untuk yang menggunakan handphone, pada bahagian pada bahagian bawah tu dia ada kotak hijau tulis answer question. Oh, dia tak keluar dia sebab background ya. Okay, bahagian bawah tu ada answer question, so you can choose. So dan kita boleh tunjukkan respon. Okay. So kita boleh nampak kat sini kalau ada murid yang jawapan dia lain, kita boleh address the issue immediately. Kita boleh tanya kenapa dia faham macam tu dan sebagainya lah. And then tapi dalam multiple choice question ni dalam PEDEC dia tak bagi immediate response lah. Macam Kahoot kan, bila kita bagi jawapan dia terus bagi tahu betul ke, salah ke, atau jawapan sepatutnya apa kan. So dekat dalam ni tak ada. Okey, seterusnya ialah ramai jawab ni ya, dia tahu tuna foto tu maksud dia foto bomb. Okey, ada seorang jawab tuna fishing. So dalam teacher dashboard, pilih je lah tuna fishing, tak apa. Okey. Katalah ada student jawab tuna fishing. Okey, so saya boleh pergi pada skrin ni, pada biru ni. Oh, okey, 4 orang ya. 4 orang murid ni yang pilih tuna fishing. 4 orang ni mungkin perlukan aktiviti pengukuhan. Okey, siapa yang betul? Okey, ini semua murid yang betul. So dalam teacher dashboard kita juga boleh tengok siapa yang pilih take a photo of tuna fish ni. So kita boleh tengok nama dia keluar. Alright. So that is how PEDEC ni membantu kita memberikan feedback serta-merta dan personalize kepada murid-murid. Kita boleh identify immediately murid-murid yang perlukan bantuan kita in real time. Okey, sekian. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada skrin masing-masing, dekat sini jom jawab quiz ni. Okey. So dia ada tulis kat situ student browse quizizz.com dengan join. So
immediately tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada quizzes yang telah dibuat tu lah, dengan syarat quiz tu adalah dalam bentuk asynchronous. Asynchronous maknanya macam kita assign pada murid tersebut. Okay, kita assign pada murid tersebut. Satu lagi, saya gunakan embedded website, fungsi embedded website ni untuk buat group work. For example, katalah saya minta murid-murid buat group work pada Padlet. So kita boleh buka Padlet tersebut, tak perlu keluar daripada Padlet pun murid-murid boleh buka Padlet dan submit group work mereka dalam Padlet. Okay, so dalam Padlet itself, dia tak ada ruang untuk bagi buat group work, tapi kita boleh embed website untuk membenarkan group work tu berlangsung. Misalnya ada setengah cikgu, saya belajar daripada cikgu-cikgu ni, dia buat satu slide, satu Google Slide atau satu file Google Slide, share kepada murid-murid dan dia boleh buat, okay, slide pertama group 1 buat, slide kedua group 2 buat. So slide tersebut kita boleh embed pada kita punya Padlet, jadi murid-murid tak perlu keluar daripada Padlet. Dia masih lagi berada dalam Padlet walaupun dia tengah buat group work dalam Google Slides. Okay, so you can make a copy, dan bila make a copy, dia akan terus buka satu salinan untuk tuan-tuan dan puan-puan edit lah. Okay, alright. So sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke the second part of our class today, which is kita nak cuba buat satu interactive lesson menggunakan Padlet, menggunakan salinan Google Slide yang saya bagi tu ya. Okey, saya juga akan, lambatnya, kejap ya. Juga akan berikan satu salinan kepada Cikgu Hartini untuk masukkan dalam chat ya, sekejap. Okey. Okay, alright. So, okay ya, saya tunjukkan sekarang macam mana kita nak gunakan Padlet add-on dalam Google Slide. Untuk PowerPoint, macam Cikgu Hartini sebut tadi, memang kita boleh guna dalam PowerPoint, tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena gunakan PowerPoint online. That is one of the drawback lah. So kalau kita nak gunakan PowerPoint online, kita kena guna account Microsoft, dan saya tahu ada banyak cikgu-cikgu yang buat purchase produk Microsoft dan ada account Microsoft, so boleh guna PowerPoint online, tak ada masalah. Cuma personally setakat saya guna Padlet untuk PowerPoint online, untuk saya adalah kurang user friendly berbanding bila guna dekat Google Slide. Sebab tu saya prefer, biasanya slide saya yelah, kita dah lama mengajar kan, kita punya collection banyak dalam PowerPoint kan. So saya just simply klik file dan saya import slide dan saya upload PowerPoint slide yang saya ada dalam simpanan saya. So dia akan, slide PowerPoint tu akan ada dalam Google Slide nanti dan kita boleh edit. So kalau nak guna PowerPoint online, dia tak adalah masalah untuk upload tu, sebab kita as long as cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan menggunakan akaun OneDrive, tu cerita dia panjang. So saya cerita yang simplified version menggunakan Google Slide sebab untuk cikgu-cikgu KPM, kita semua ada akaun MOE yang affiliated dengan Google. Jadi sebab itulah saya gunakan Google Slide, dan kita pun banyak guna Google Meet instead of Teams kan. So mari kita cuba sama-sama. So
bila kita buka Google Slides, okay, macam mana nak tambah add-on PDAC? So kita klik pada add-ons dan kita klik get add-ons. Bila kita klik get add-ons, okay, bila kita klik get add-ons, kita boleh search apps. Kita tulis kat sini PDAC. So daripada pilihan ni kita klik sini dan kita boleh install lah. Selepas tuan-tuan dan puan-puan install, ada beberapa siri registration yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat lah. Untuk saya, for the first month, saya guna start bulan 10 tahun lepas. For the first month, saya gunakan email MOE. Tetapi selepas itu kan the first month saya boleh guna semua ciri-ciri premium, ciri-ciri akaun premium for the first month. Lepas tu dah habis habis 1 bulan, saya fikir PDAC ni berguna untuk saya, murid-murid saya pun dah biasa, murid-murid saya pun suka. Jadi saya decide untuk continue dengan premium account. So bila saya continue untuk premium account, saya gunakan saya punya personal email sebab kita nak buat payment menggunakan credit card dan sebagainya lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dalam PDAC ni juga dia ada special pricing for school, tapi saya tak dapat lagi buat untuk sekolah-sekolah di Malaysia, guna email MOE tak dapat dan sebagainya lah. Dan saya ada email dan email pun belum dapat respon lagi. Hopefully lepas ni bila kita ramai-ramai cuba gunakan PDAC ni, PDAC akan take note lah. Tapi untuk PDPR yang sebulan ni, cikgu-cikgu boleh guna secara percuma semua premium feature. Nanti saya akan tunjukkan mana satu premium feature, mana satu yang paid, mana satu yang account free pun boleh guna PDAC tools tu. Okey, berbalik kepada ini. Okey, kita dah add on. Okey, untuk saya memang dah install. So dia akan ada kat sini lah. Okey. So bila dia ada kat sini, kalau masih lagi tak ada pada senarai bahagian atas Google Slide ni, kita boleh klik add on dan dia akan keluar dalam senarai lah semua apps yang kita pernah install. Sebelum ni saya memang guna Nearpod, tapi sekarang saya guna PDAC sebab most of the time sebab awal-awal dulu PDAC tu murah lagi lah premium feature dia berbanding Nearpod. Okey, so cikgu-cikgu akan lihat, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat pada sudut kanan skrin tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah semua tools yang kita gunakan tadi. Ada teks tu yang bila kita type jawapan, ada choice, bila soalan tunang foto tadi tu ada choice, number, ini embed website, draw dan juga draggable. For example, katalah pada slide ini saya nak function draw. So saya klik draw. Okay, saya klik draw dan kita akan tunggu PDAC menambah ciri draw pada slide tersebut. And then kita akan nampak kat sini students draw on this slide, dan kalau kita klik pada sini pada students draw on this slide ni, dia akan bagi notification kat situ, don't delete this link. Okay. Kemudian pada bahagian notes kat bawah ni pun ada nota lah. Okay, to edit the questions kita buat apa. Okay, katakanlah kita tersilap, oh ini saya nak tukar kepada bentuk draggable. So saya just klik pada draggable. Dan katalah untuk slide ni saya nak murid-murid saya pilih emoji mana yang dia nak. So mungkin dia nak pilih satu saja, atau mungkin dia ada mixed feeling, kita pilih dua. So kita boleh pilih dot dan kita boleh tukar warna biru ke, hijau ke, merah ke, and then kita boleh adjust size, sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya. Dan bila kita adjust size, kita juga boleh adjust dia punya bentuk. Okay, ada yang bentuk heart, light, triangle dan sebagainya. Ada juga bentuk operasi, matematik,
ada juga bentuk nombor macam kita rank tadi. Dalam satu slide saya ada minta cikgu rank nombor 1, 2, 3, 4. Okay, kita boleh gunakan yang ini atau kita boleh guna ikon yang macam-macam ni lah. Okay, ada macam-macam ikon yang cikgu-cikgu boleh pilih, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Okay, dan klik update slide. So bila kita update slide macam ni, automatically dekat bawah daripada draw dia tukar kepada fungsi drag the icons. Okay, dari fungsi drag the icons. Okay, kemudian kita tengok pula pada slide seterusnya. Okay, untuk slide seterusnya ini kita akan gunakan fungsi draw juga kan. So kita klik draw. Okay, kita klik draw. Okay, kita klik draw, kemudian kita nampak dekat situ dia dah add interactive question. So bila dia add interactive question, kita akan nampak dekat bawah ni students draw anywhere on this slide. Okay, students draw anywhere in this slide. So kita akan nampak function interaktif tu sudah ada lah. Okey, kemudian kita tengok pula pada slide yang ketiga. Slide yang ketiga tadi kita nak set kepada draggable. So kita klik draggable. Okey, kita klik draggable. Kemudian kita pilihlah, memandangkan kita ada 4 teks di sini, iaitu teks warna merah, teks warna oren, teks warna purple dan juga teks warna hijau. Jadi kita kena sediakan 4 draggable icons lah. Okay, the first one is red, the second one is orange, the third one is purple, and the final one is green. So it's really up to you, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tukarkan kepada merah ke, orange ke, purple ke dan sebagainya. Teks tu kita yang set. Okey, dan nak tukar ikon pun ikut. Misalnya kalau macam untuk location marker ke pun boleh. Pin marker macam ni kan, boleh, tak ada masalah. Boleh tukar. Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini slide yang seterusnya pula. Okey, kita tengok slide yang seterusnya pula. Slide ini ialah slide yang kita buat. Okey, slide yang kita buat untuk pengiraan tadi. So untuk pengiraan ini, okey, mari kita tengok. Kita gunakan fungsi number. Okey, kita gunakan fungsi number. Okey. Sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan, sekejap . Okay, sorry for the disruption, sebentar ya. Okay, so ini contoh slide yang kita minta murid buat submission menggunakan nombor. So kita klik pada number tadi dan kita klik pada fungsi number tadi dan kita akan lihat pada slide ni dia akan update lah. Okay, and then ini contoh slide yang multiple choice question tadi kan. So untuk multiple choice question, kita pilih fungsi choice. Okay, kita pilih fungsi choice dan kita tulislah dekat sini apakah options dia. Okay, contohnya macam ikan, tuna, tuna fish, sebab bahasa Inggeris kan, tuna fish, and then the second one is photo bomb, and then the next one is apa tadi, photo of
tuna fish for example, dan kita update slide. Dalam multiple choice question dia tak macam Kahoot lah. Dia tak minta kita select jawapan mana yang betul. Dia tak auto semak. Kita yang kena semak ya. Dan seterusnya tadi ialah jom jawab quiz. Okey ya. So fungsi yang kita akan gunakan ialah fungsi embed website. Katakanlah saya ada link dekat sini. Ini link yang saya letakkan sebagai nota siap-siap. So saya copy and then saya klik website. Dan seterusnya ialah saya paste link tersebut dan saya klik update slide. Okey, so embedded website ada di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada menggunakan slide kita sendiri, PDX juga ada bagi template library. For example, kalau kita klik pada template library ini, dia ada lesson builders untuk beginning of lesson, during lesson dan juga end of lesson. For example, bila beginning of lessons, ada beberapa lah. Contoh, misalnya mungkin kita nak buat refleksi mengenai homework yang kita dah bagi sebelum ni. So kita kliklah how was the response of the assignment, for example previous assignment, dan kita juga boleh edit ya soalan ni. Okey, kita boleh edit soalan ni in Google Classroom for example. And then kita tak perlu set apa-apa sebab slide ini dia dah setkan supaya kita murid-murid bagi respon dalam bentuk draggable. Dia drag the icon saja. And then katakanlah di pertengahan pembelajaran kita, okay, sebab ini adalah induction, kita letak atas. Okey. Pertengahan, tengah-tengah tu kita nak tanya murid kita okey ke tak, atau mungkin kita nak bagi soalan true or false ke, so kita bagi tengah-tengah. Okey. For example, kita bagi dekat sini Cape Town berada di benua Afrika, for example. Adakah pernyataan ini benar? Okey. So, kemudian kita boleh edit dekat sini. Benar. Okey. Salah. Okey. Dan kita tak perlu lagi edit ini nak tukar jadi draggable ke, option lain-lain ke, tak perlu dah sebab dia dah tulis set kat sini ini adalah option true or false. Cumanya mungkin sebab saya dah jawab dalam bahasa Melayu, saya kena ubah dia punya pilihan tu lah. Okey, for example, katakanlah dia dah set kat sini option dia true or false. Sekarang saya nak tukar dia kepada benar dan salah. So dia dah setkan choice tapi kita nak edit choice tersebut dan kita tahu fungsi interaktif kat sini ialah choice. Jadi kita klik pada choice juga dan nanti PDX akan bagi kita the ability to edit. So kita tulislah benar, kita edit ya, benar atau salah. Okay, kita masih lagi boleh edit dia walaupun slide tu PDX dah bagi, kita masih boleh edit. Bukan sahaja kita boleh edit pernyataan pada slide tu, kita juga boleh edit option yang ada pada slide tersebut. Okey, kita kembali kepada template library tadi. End of lesson. Okey, end of lesson pula. Okey, sebentar ya, yang ni tengah-tengah, kita letak tengah-tengah. Okey, kemudian kita teruskan. Okey, katalah kita nak minta murid-murid buat refleksi. Okey, mungkin kita nak bagi dia refleksi, minta dia lukis apa yang dia belajar pada hari ini. So inilah slide-nya. Okey, inilah slide-nya.
Okey. Inilah slide-nya dan kita letaklah di hujung presentation kita. Okey. So, kita boleh minta dia draw. Dia boleh draw, dia boleh describe apa saja yang dia belajar pada hari itu dan kita boleh bagi feedback pada jawapan atau submission tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada template lesson builders ni, dia juga ada template untuk critical thinking. Okey, sebagai contoh di sini, okey, ada beberapa template critical thinking kat sini. Sebagai contoh yang saya berikan tadi, okey, contohnya ialah misalnya macam ni. Okey, dia ada I wonder. Lepas kita mengajar tu mungkin dia ada persoalan-persoalan lain ke. Okey, so I wonder for example. Ataupun kita juga boleh juga bagi dari konteks social emotional learning. Sebab ini US based punya company. So dia ada content social emotional learning. Malahan kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan buka dia punya website, dia ada beberapa contoh template untuk macam template untuk media literasi media ada, template untuk social emotional learning ada. For example, saya suka soalan ni. Saya selalu letak soalan ni sebagai induction. Untuk tahu, bukanlah induction sebagai permulaan kelas, sebab saya nak tahu keadaan emosi anak-anak murid saya pada masa itu. Apa yang menyebabkan dia gembira, what is filling your bucket and what's draining it, apa yang menyebabkan dia rasa letih, rasa kecewa, rasa sedih. So dia akan share lah, anonymously dia akan share. Ataupun kita juga boleh bagi stress check. Okay, stress check maknanya dia rate. Halfway kita jalankan kelas, dia bagi pandangan dia atau bagi feedback dia. Setakat ni dia macam mana? Adakah murid kita tu masih okey atau tak okey, macam mana kan? So kita boleh kenal pasti tahap social emosi murid-murid kita pada masa itu. Dan ada macam-macam ya, ada sains, ada math. Okey, sebagai contoh Venn diagram yang kita gunakan tadi, nasi kerabu versus nasi berlauk tadi, saya gunakan Venn diagram ini saja. Dan saya tambah gambar nasi kerabu dengan nasi berlauk. Okay, so cikgu-cikgu boleh discover kat sini ada macam-macam. Dia juga ada template untuk self-paced lab report. Selalunya apa yang kita boleh buat ialah kita paparkan video demonstrasi eksperimen dan murid-murid melaporkan apa yang mereka observe dalam video tersebut. Ataupun kita juga boleh minta murid jalankan eksperimen ringkas di rumah, submit gambar dan kita buat sama-sama dalam kelas dia punya report. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dah siap. Okay, slide kita dah siap. Sekarang ni macam mana kita nak share kepada murid-murid macam saya share kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita klik kepada start lesson. Bila kita klik pada start lesson, dia ada dua jenis lesson mode. Pertama yang kita baru alami tadi ialah instructor based activity. Ini sesuai kalau kita especially untuk cikgu-cikgu yang banyak guna Google Meet, guna Google Meet, ataupun kalau dekat sekolah student boleh bawa device pergi sekolah, so kita akan gunakan instructor based activity. So bila kita buat instructor based activity, bila kita buat instructor based activity, dia akan keluarkan paparan ini sebentar ya. Okey. Dan daripada paparan ini nanti dia akan keluar dua benda. Nombor satu, presentation mode dan satu lagi teacher dashboard punya window. Okay, so nampak ada dua ya. Pada window yang kecil ni, itu adalah teacher dashboard yang ada keluar nama murid-murid tadi tu. Yang pada skrin besar dekat belakang tu adalah presentation mode yang kita paparkan bila kita share screen dalam Google Meet atau Teams. Okey ya. So, kat mana kita nak dapat link untuk share tu?
Okay, saya bawa ke tepi teacher dashboard ni. Bila kita nak share kepada murid-murid, kita klik give students a link. Bila kita klik give students a link, okay, bila kita klik give student a link, Pedek akan kata link copy to clipboard dan kita paste pada WhatsApp ke atau pada Telegram ke, mana-mana tempat yang kita communicate dengan murid-murid kita lah. Setiap kali saya ada kelas, biasanya saya akan bagi 2 link. Nombor 1 link untuk Google Meet, nombor 2 ialah link daripada Pedek tadi. So katakanlah sekarang dia kata link copy to clipboard. Okey, saya paste dan saya klik enter. Dan inilah paparan untuk murid yang dapat link yang kita share tadi. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so untuk murid tadi, ini yang tuan-tuan puan alami mula-mula tadi kan, iaitu dia akan tanya how are you feeling today, you choose which one and then or you skip and then directly sampai ke screen yang pertama dan kita boleh click and drag, pergi ke sini, pergi ke mana-mana untuk bagi respon. Okay, bila dah habis, katalah kelas kita dah habis, kelas kita dah habis, kita akan klik, kita sebagai cikgu, kita akan klik end. Okay, dan kita akan bagi nama dekat sini. For example, Lada, kita end, kejap ya. Kita klik Pedek demo 1. Okay, so kita save and end session, dan bila kita save and end session, dia ada beberapa notification kat sini. Pertama sekali ialah generate takeaways. Bila kita generate takeaways, Pedek akan menghantar satu salinan nota dalam bentuk Google Docs kepada semua murid-murid yang join kelas kita tadi. Okey. Kemudian kita juga boleh share pautan kepada Google Docs tu dalam Google Classroom. Kemudian last sekali dia juga ada kat sini, iaitu open, reflect and review. Yang ni saya tak boleh nak cerita sebab saya belum gunakan lagi. Jadi saya boleh cerita yang ni lah, generate takeaways. So bila kita klik generate takeaways, dia akan klik kita boleh klik publish takeaways for this session, dan dalam masa 20 ke 30 minit murid-murid kita akan dapat dalam email mereka nota pada hari ini berserta dengan semua jawapan yang murid-murid kita dah bagi respon tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu kalau kita buat synchronous learning, maknanya kita guna Google Meet dan kita paparkan dalam Google Meet. Pedek ini juga kita boleh gunakan untuk asynchronous learning atau pembelajaran secara quote-unquote offline. Macam mana kita nak buat? Okey, kita klik kepada student pace activity. Okey, kita klik kepada student pace activity dan proses dia masih lagi sama, iaitu murid-murid akan dapat link daripada kita dan seterusnya, sebentar ya. Okey, kita copy link. Dia tak buka presentation view sebab kita bukan nak present. Kita nak bagi kepada murid-murid kita link tersebut. Okey, so kita klik copy link and then bila kita dah klik copy link, okey, kita klik copy link, kemudian kita paste, okey, kita share kepada murid-murid kita. Okey, for example, okey, untuk mereka yang dalam Facebook, saya bagi link ya. Sekejap ya. Okey, sekejap nak komen ni, nak bagi link ni. Sekejap.
Okay, let's try again. Kita copy, kita buka Facebook. Okay, saya paste link. Okay, untuk ini versi untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba. Okay, versi student paste ya, sebentar. Nanti kita akan bagi juga dalam Teams ya, dalam ruang chat. Sebentar ya. Okay, versi student paste. Okay, saya akan bagi dalam Facebook pun saya akan bagi. Okay, kemudian okay, sekarang ni saya tunjukkan dekat sini versi murid. Okay, untuk versi murid tuan-tuan dan puan-puan, dia versi murid tak macam sesi yang kita buat tadi. Saya tukar slide dari slide 1 pergi slide 2, baru pada device tuan-tuan dan puan-puan tukar dari slide 1 pergi slide 2. Untuk student pace, murid-murid ada autonomi untuk bergerak sendiri. Ini contoh saya tunjukkan dalam skrin sekarang. Murid-murid ada autonomi nak pergi slide seterusnya. Mungkin dia nak jawab slide yang keempat dulu. So dia jawab dulu slide yang keempat. Okey, sekarang dia dah ada idea untuk slide yang pertama. Dia patah balik slide pertama dan dia drag icons. Okey, mungkin dia rasa hari ini marah bersama-sama dengan Sleepy misalnya. So untuk student pace ini, student pace memberikan ruang untuk pembelajaran offline. Jadi kita tak perlu sediakan dua bahan yang berbeza. Kita tak perlu sediakan dua bahan yang berbeza untuk synchronous learning, pembelajaran online dan pembelajaran offline. Kita boleh bagi bahan yang sama. For example, yang saya tengah paparkan sekarang lah. Kemudian bila saya tengok pada teacher dashboard, saya akan lihat walaupun ini adalah student pace punya teacher dashboard ya. Saya boleh lihat ada 4 murid yang dah masuk pada teacher dashboard dan saya boleh bagi feedback personal kepada murid-murid ini. Tahniah kerana menyertai sesi kali ini. Misalnya kita nak bagi pujian pada murid, kita send feedback. Okay, dan kita boleh tengok pada slide pertama ni murid dia siapa yang ada. So kita boleh tengok. Pada slide yang kedua ni siapa yang ada. Okay, kita boleh tengok. Dan seterusnya lah. So saya ingin kongsikan di sini, main point dia ialah bahan yang sama kita boleh tukar kepada synchronous online learning atau kepada asynchronous quote unquote offline learning. So katakanlah cikgu-cikgu sekarang ni cikgu-cikgu bagi slide ni untuk murid-murid jawab sendiri. Kemudian cikgu kata hari ni kan ada banyak sekolah dia buat hari Isnin kelas sains hari Isnin kita belajar secara offline, murid-murid jawab slide ni dulu. Pada hari Rabu kelas sains kita akan bincangkan slide ini. So katakanlah sekarang ni kelas yang kedua kita nak buat kelas online. Pada padlet yang sama ya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh klik stop student pace dan automatik sekarang dia dah jadi teacher pace. Maknanya murid-murid semua akan patah balik kepada slide yang kita tunjuk dan kita boleh klik pada open projector in new tab dan bila dah open projector in new tab inilah yang kita pamerkan kepada murid-murid. Join code dia tuan-tuan dan puan-puan masih lagi sama sebab ini adalah padlet yang sama. So kita kalau murid kita memang dah masuk, so kita tak perlulah bagi bagi link yang baru, tapi kita to be on the safe side kita bagi je lah. Okay. So ini adalah respon murid-murid tadi yang jawab secara offline tadi. Dan kita